Abu al-Ahwas an Abdul Aziz ibn Rufai' an ibn Abi Mulaika an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadith Abi Bakr ibn Ayyash wa qala aktsaru ahli al-ilmi innama takunu syuf'ah fi ad-duri wal aradin wa lam yarawu syuf'ata fi kulli shay' wa qala ba'du ahli al-ilmi asy-syuf'atu fi kulli shay' wal awwalu asah. Ini bab berhubung dengan syuf'ah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Samurah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran rumah itu lebih berhak dengan rumah. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Syarid, Abu Rafi' dan Anas. Hadis Samurah adalah hadis hasan sahih. Isa ibn Yunus telah meriwayatkan daripada Isa ibn Yunus telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti hadis Samurah. Ada diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya di sisi ahli ilmu itu adalah hadis hasan daripada Samurah, dan kita tidak mengetahui hadis Qatadah daripada Anas kecuali melalui hadis Isa ibn Yunus. Hadis Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi daripada Amr ibn Syarid daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan bab ini adalah hadis hasan. Ibrahim bin Maisarah telah meriwayatkan daripada Amr bin Syarid daripada Abu Rafi' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, aku mendengar Muhammad berkata, yakni Muhammad Al-Bukhari berkata, kedua hadis ini di sisi saya sahih. Ini bab berhubung dengan syuf'ah bagi orang yang tiada. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiran itu lebih berhak mendapatkan syuf'ah. Perlu ditunggunya sekalipun dia tiada. Kerana dia perlu ditunggu meskipun dia tiada apabila jalan mereka berdua itu sama. Hadis ini adalah hadis gharib dan kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadis ini kecuali Abdul Malik bin Abi Sulaiman daripada Atha, daripada Jabir, dan Syu'bah telah mempertikaikan Abdul Malik bin Abi Sulaiman kerana hadis ini. Abdul Malik itu adalah orang yang siqah lagi dipercayai di sisi ahli hadis, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang mempertikaikan beliau kecuali Syu'bah kerana hadis ini. Waqi' telah meriwayatkan daripada Syu'bah daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman hadis ini juga. Ada diriwayatkan daripada Ibnul Mubarak daripada Sufyan Ats-Tsauri, katanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman itu adalah neraca, yakni di dalam ilmu hadis. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu bahawa seseorang itu berhak untuk mendapatkan syufa'ah meskipun dia tiada, yakni di tempat dia. Apabila dia kembali, maka dialah yang mendapat syufa'ah meskipun lama berpanjangan waktu itu. Ini bab berhubung dengan apabila ditentukan sempadan dan telah jatuh pembahagian, maka tidak ada lagi syuf'ah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah berlaku penetapan sempadan dan telah dihala jalan-jalan, maka tiada lagi syuf'ah. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Sebahagian daripada mereka meriwayatkan hadis ini secara mursal daripada Abi Salamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ialah Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan. Dan dengan hadis ini juga pendapat sebahagian fuqaha at-tabi'in seperti Umar Ibnu Abdul Aziz dan lain-lain.
Dan ia juga pendapat Ahlul Madinah, di antara mereka ialah Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Rabi'ah Ibnu Abdurrahman Malik bin Anas, dan ia juga pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan tidak ada syufa'ah melainkan orang yang berkongsi. Dan mereka juga berpendapat bahawa jiran itu tidak berhak mendapat syufa'ah apabila dia bukan rakan kongsi. Sebahagian daripada ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan mereka yang lain mengatakan syufa'ah itu berhak diperolehi oleh jiran, dan mereka berhujah dengan hadis yang marfu' daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, jiran rumah itu lebih berhak mendapatkan rumah, yakni secara syufa'ah. Waqala, baginda bersabda lagi, jiran itu lebih berhak bisaqabih, dengan sebab dia berdekatan. Itulah pendapat Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak dan Ahlul Kufah. Ini bab berhubung dengan orang yang berkongsi itu Syafi', mana dia berhak menuntut syufa'ah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, rakan kongsi itu Syafi', mana dia berhak menuntut syufa'ah, dan syufa'ah itu pada semua benda. Hadis ini kami tidak mengetahuinya seperti ini kecuali daripada hadis Abu Hamzah As-Sukkari. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh ramai orang daripada Abdul Aziz bin Rufai', daripada Ibnu Abi Malik, daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Nabi SAW secara mursal, dan inilah yang lebih betul. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah daripada Nabi SAW, lebih kurang sepertinya itu dengan maknanya, tetapi tidak terdapat di dalamnya itu daripada Ibnu Abbas. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ramai orang daripada Abdul Aziz bin Rufai' seperti ini, dan tidak terdapat padanya Ibnu Abbas, dan ini lebih sahih lagi daripada hadis Abu Hamzah. Abu Hamzah ialah seorang yang thiqah. Kemungkinan berlaku kesilapan itu dari orang lain, bukan daripada Abu Hamzah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abi Mulaikah daripada Nabi SAW, lebih kurang seperti hadis Abu Bakar bin Ayyash. Kebanyakan ahli ilmu mengatakan bahawa syufa'ah itu hanyalah pada rumah-rumah dan tanah-tanah, dan mereka tidak berpendapat ada syufa'ah pada semua perkara, semua benda. Tetapi sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan bahawa syufa'ah itu ada pada semua benda, tetapi pendapat yang pertama lebih sahih. Itu beberapa bab kita baca malam ni, 4 bab. Semua keempat-empat bab ni berhubung dengan syufa'ah. Syufa'ah ini itu tuntutan yang boleh dibuat oleh rakan kongsi terhadap bahagian rakan kongsi dia, tuntutan yang boleh dibuat oleh seseorang daripada rakan kongsi dia, yang mana bahagian rakan kongsi tadi itu dijual kepada orang lain, mana dia berhak untuk mendapatkan sebagai milik dia. Syufa'ah ini pada asalnya dengan mana gabung, himpun. Itu dari segi luah dia asy-syafa', daripada asy-syafa', mana pasangan ataupun gabungnya. Dalam Quran pun ada wasyafi'i wal watr, mana ada pasangan yang kapuh dan yang tunggal. Maknanya dalam bab ni dua orang berkongsi, berkongsi membeli satu barang, jadi dipanggil syarikun fil mabi', mana berkongsi pada satu barang yang dibeli. Kata satu keping tanah dibeli oleh dua orang. Nak beli seorang tak cukup duit. Hak ni ada 10,000, hak ni pun ada 10,000, maka belilah sekeping tanah yang bernilai 20,000. Jadi mereka berdua tu hanya boleh beli bila mana digabungkan duit masing-masing. Itu makna lughawi.
Mana bahasa bagi syufa'ah. Daripada syufa'ah ni juga, daripada syafa'in ni juga ada istilah syafa'ah. Syafa'ah kita panggil. Ataupun dalam bahasa mudah kita recommend. Mana kita sendiri minta tidak. Mana kita bukan kita sendiri yang minta, tetapi kita minta melalui orang lain. Maknanya kita minta tolong orang lain siapa? Hajat kita kepada orang yang kita anggap dapat menolong kita. Jadi permintaan kita tu gabung dengan apa, penyampaian oleh orang yang dikatakan sebagai syafaat. Itu makna ada gabungan. Mana kita sendiri minta suruh tak gagah. Jadi kita minta melalui orang tengah. Orang panggil recommend. Itu syafaat. Berkenaan dengan bab syufa'ah ini, di sini Maulana Mubarak Furi sebut berapa makna bahasa lagi. Dia kata ziyadah, pertambahan. Mana biasalah, maknanya duit seseorang itu untuk membeli sesuatu dah. Bila digabungkan dia akan bertambah lah. Mana duit dia saja tak cukup, jadi dia tambah dengan duit, gabung dengan duit orang, maka bertambahlah duit yang ada pada diri dia. Waqila minal i'anah, daripada bantuan syafa'. Mana kalau seorang tak kuat, jadi minta bantuan seorang lagi. Wa fi syar'i, mengikut istilah syarak pula, intiqalu hissati syarikin ila syarik. Mana perpindahan bahagia seorang kepada rakan kongsi yang lain. Yang mana bahagia itu tadi, hissah itu tadi telah berpindah kepada orang ajnabi. Kanat intaqalat ila ajnabiyyin bimisli al-iwadil musamma. Berpindah kepada pihak yang ketiga. Tapi dia ambil tu, berpindah balik kepada dia tu dengan tukaran yang tertentu. Mana contoh kita kata A dengan B ni dia berkongsi sekeping tanah. Jadi B ni sudah tidak berminat lagi untuk memiliki tanah tadi. A berkongsi dengan B atas sekeping tanah. Jadi B sekarang ni dia tidak berminat ada dengan tanah tersebut, lalu dia pun jual kepada pihak ketiga, C, ajnabi. Dengan harga sekian-sekian, tanpa memberitahu kepada A, maka pada ketika itu A, dia berhak untuk menarik intiza', dia berhak untuk menarik ataupun pindah balik bahagian rakan kongsi dia tadi itu kepada diri dia. Mana dia berhak untuk memiliki sepenuhnya. Mana dia jadi milik mutlak dia. Maknanya B sebelum jual kepada C, dia kena tawar dulu, beritahu dulu kepada A. Jadi kalau dia tidak memberitahu kepada A, maka A berhak membatalkan jual beli kepada C tadi. Jadi C tak boleh nak buat apalah. Jadi itu panggil hak syufa'ah. Mana hak syufa'ah ni dia macam satu bentuk pemilikan secara paksa jugalah. Jadi ada juga fuqaha kata syufa'ah ini tidak menepati qiyas, bersalahan dengan usul. Sebab berlaku jual beli tadi secara paksa, padahal Allah SWT kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kamu makan harta secara batil sesama kamu ini kecuali ada perniagaan, ada jual beli antara minkum. Mana secara sukarela, secara setuju, sama suka. Bertiga, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin nafsi. Tidak halal harta seorang mukmin, seorang muslim kecuali dengan kerelaan diri dia. Jadi sekarang ni A cabut cabut hak milik C pada tanah tersebut tadi, itu secara paksa. Jadi itu menyalahi qiyas, kata dia. Tapi ulama mengatakan bahawa ini tidak menyalahi qiyas, tetapi bertepatan dengan qiyas.
ataupun bertepatan dengan usul, iaitu berdasarkan kepada hadis la darara wa la dirar. Maknanya selain daripada ada hadis-hadis berkenaan dengan syafaat ini, berhak menarik, dia ambil hak milik C jadi milik dia, mana dengan bayarlah, ke mana pun kena bayar. Sebab itulah dalam ta'rif Hafiz Ibn Hajar tadi, bimislil iwadil musamma, dia kena bayarlah dengan rega. Jadi tak boleh nak ambil saja. Jadi dia berhak untuk beli daripada C, membatalkan jual beli B dengan C, mana A berhak membatalkan jual beli antara B dengan C dengan dia bayar harga musamma, harga tertentu. Jadi walaupun apa ada paksa, ada kekerasan, tetapi itu adalah untuk mengelak daripada mudarat. Jadi hikmah dia, maknanya A ni dia bimbang. Mana sebelum ni dia kena rakan kongsi dia tu B. Jadi C ni dia tak kena. Ataupun dia kena C ni mana orang bermasalah. Jadi dia tak sah lah. Rakan kongsi lain yang tidak dikenali. Sebab itu boleh menyebabkan mudarat kepada dia. Jadi di situ kaedah kata la darara wa la dirar. Hadis ada sebut la darara wa la dirar, mana mudarat tidak boleh ada mudarat dan memudaratkan. Tetapi pihak ya tak seterima syafaah, dia kata pula, dia kata ad-darar la yuzalu bid-darar. Mudarat tidak boleh dihilangkan dengan mudarat. Jadi mudarat tadi maknanya kawan ni nak dapatkan milik dia, C ni mana dia beli jadi hak dia. Tiba-tiba A ni pergi beli balik, pergi ambil daripada C. Maknanya mudarat tadi cuba dihilangkan dengan mudarat juga. Maka pihak yang kata ada syubhah ni kata bila bertembung, maknanya hak ni C beli sebab maslahat dia. C beli kerana maslahat dia. Adapun A tadi nak ambil hak milik daripada C sebab nak elak daripada mudarat. Jadi kaedah kata daf'ul madar aula min jalbil masalih. Daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Mana tolak mudarat itu lebih utama lagi daripada menghasilkan kemaslahatan. Yani walaupun C itu kira-kira maslahat bagi dia memiliki harta tersebut, tetapi oleh kerana A ni tadi dia bimbang mudarat berlaku pada diri dia, maka kaedah kata daf'ul mafasid aula min jalbil masalih. Mana lebih patut lagi kita tolak mudarat daripada kita menghasilkan maslahat. Itu kaedah. Tapi berhujah lagu mana pun, ni ada hadis dia. Maknanya syufaah ni tetap sabit. Jadi hikmah ada syufaah ini, yang pertama seperti yang kita sebut tadi lah, mana A nak menolak mudarat yang mungkin berlaku, yang timbul daripada syarik baru, yakni C tadi, sebab dia tak kena. Contoh boleh jadi masa A dengan B beli tanah tadi, dia beli secara ansuran, bayar, mana bayar seorang tu 500 setiap bulan. Bila B sudah lagi tidak berminat atas tanah tadi, dia jual kepada C. Tak, mungkin C ni bila nak bayar ansuran tu dia onar sikit, dia lewat. Sekala bayar 5 bulan, hak ni bayar 10, kadang-kadang tunggak bulan depan. Itu mudarat pada A, sebab A ni jaga bayar ikut jadual. Jadi tuan hak asal tu mungkin akan bersungguh marah ke apa semua. Itu akibat dia. Jadi nak elak daripada mudarat lagu ni lah, A dia boleh beli jadi milik dia. Mana hikmah yang pertama nak tolak mudarat. Hikmah yang kedua, dari segi mana? Dari segi A ni dah sebelum B tu jual, mana dia tawar dulu, maknanya mana kebetulan dia ada duit, dia boleh bayar jadi hak milik dia sepenuhnya. Maknanya
A tu lebih berhak dengan syufa'ah ni dari segi dia boleh nak memiliki harta aset tadi secara penuhnya. Mana tak sekongsi dengan orang. Kalau dia ada duit lah, mana itu peluang kepada dia. Jadi lebih baik satu harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seorang daripada dimiliki oleh ramai. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, iaitu kalau tanah tu tadi contoh, ataupun benda yang dikongsi tadi bila dibahagi-bahagikan ramai pula hak berkongsi, boleh jadi nilai harta tu tadi akan lama akan susuk benda. Jadi untuk elok daripada susuk nilai tadi, lebih baik dia milik sepenuhnya. Jadi itu orang panggil hikmah syufa'ah ini. Mana hak atas seorang lelaki untuk menuntut bahagia rakyat kongsi dia sebelum ini yang dia jual kepada orang asing. Jadi hadis yang pertama ni menyebut rakyat kongsi, syufa'ah itu berhubung dengan jiran. Jarud dar ahqqu bid-dar. Kalau ikut kira dalam tajuk dia tu syufa'ah secara umum. Tetapi Imam Tirmizi mula-mula awak mari hadis ni dia mensabitkan ada dengan riwayat ni ada hak syufa'ah berhubung dengan jiran rumah. Di sini Maulana Barakfuri kata hadis ini menjadi dalil kepada pihak yang mengatakan bahawa sabit syufa'ah bagi jiran. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dengan orang sependapat dengan dia. Seperti yang diisyaratkan oleh Imam Tirmizi pada hadis 1370 tu di ujung tu. Wa qala ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim asy-syuf'atu lil jar. Syufa'ah itu berhak dimiliki oleh jiran. Mana kita kata orang beli rumah semedi lah mudah. Orang beli rumah semedi. Jadi masing-masing tu bayar dengan meti masing-masing lah. Duduk di tanah masing-masing. Rumah masing-masing. Cumanya duduk tu atas dasar berjiran. Jadi A ni duduk berjiran dengan B. Tiba-tiba B ni pindah ke tempat lain. Dia jual rumah dia ni kepada C. Jadi rumah masing-masing. Tak ada kata berkongsi kata tidak. Cuma berjiran saja. Jadi B ni jual kepada C. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, Imam Abu Hanifah dengan orang sependapat dengan dia, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak Al-Kufah, dia kata mana A sebagai jiran berhak untuk beli daripada jiran baru dia ni. Atas dasar hak tadi jugalah. Atas dasar nak elak daripada mudarat. Dia sabit hadis ni. Ada hadis yang menyebut jiran pun berhak untuk memiliki ataupun untuk menentukan siapa jiran baru dia. Sebab kemungkinan akan timbul mudarat kepada diri dia. Jadi mereka berhujah dengan hadis marfu'. Inilah tadi hadis 1368 tu, jarud dar ahqqu bid-dar. Kemudian hadis satu lagi, al-jaru ahqqu bisaqabih. Jiran itu lebih berhak dengan sebab tu bab sababiyah. Dengan sebab saqabih. Dengan sebab mulasaqah. Duduk tepi. Berdempet duduk tepi. Jadi dia berhak untuk mendapat rumah tu tadi. Kalau dia ada piti lah. Kalau tak ada piti ni tak boleh nak kacak ke apa. Mana kalau dia ada piti, dia berhak untuk beli. Kadang-kadang kita mana tahu. Kadang-kadang kita tak tahu. Kemungkinan dia tu memang nak beli, nak besar rumah.
Nak jadi sebutir. Hak Saimidi tu nak suruh jadi banglo sebutir pada dia. Jadi sebelum jual tu sepatutnya jar itu dah jiran tadi dia memberitahu kepada jiran dia. Jadi illah tu tetap ada. Illah maknanya illah disyariatkan syufa'a ini ada pada perkongsian benda hak kita sebut tadi syarikun fi nafsil mabi' ada pada benda yang dibeli, dia ada juga pada syarikun ataupun dengan sebab berjiran. Jarun mahdh, semata-mata berjiran. Semata-mata berjiran dia berhak untuk mendapat hak syufa'ah. Jadi illah tu tetap ada. Apa illah dia? Itu untuk elak daripada mudarat. Jadi untuk elak mudarat ni ada juga pada syarik fi nafsil mabi' pada benda yang dijual ataupun yang dibeli secara bersama, ada juga pada hidup berjiran. Jadi illah tu ada. Jadi bila ada illah maka ada hukum. Al-illatu taduru ma'al ahkam wujudan wa adama. Jadi illah ni dia berlaga mengikut hukum. Hukum ni dia berlaga al-ahkam taduru ma'illah wujudan wa adama. Hukum itu dia berlaga putar mengikut illah dari segi ada tak ada. Ada illah maka ada hukum, tak ada illah maka tak ada hukum. Jadi illah ni ada. Jadi jarud dar ahaqu biddar, orang yang mengatakan bahawa sabit syufa'ah dengan sebab berjiran ni dia berdalil dengan hadis ni lah. Wa ajaba anhu alqailuna bi'adami syufa'ah bil jawar, bi'adal murad bil jar wa syarik. Tetapi orang yang mengatakan tidak ada syufa'ah dengan sebab berjiran ni, dia takwil lah. Dia kata yang dimaksudkan dengan berjiran di sini adalah orang yang berkongsi. Mana kongsi tanah? Kongsi tanah. Mana kata tanah 1 hektar. 1/2 hektar A, 1/2 hektar B. Jadi dia berkongsi secara berjiran. Sebab kita berkongsi ni dia ada kita beli kongsi, kata kongsi beli kereta. Kongsi beli tanah, beli rumah. Dengan ada khilaf lagi lah. Jadi dia hadis ni ditakwil dengan mengatakan bahawa masuk syarik di sini dengan masuk jiran di sini dengan masuk orang yang berkongsi, kongsi beli, bukan kata pitih masing-masing, tidak. Itu takwil lah. Itu takwil lah yang pertama. Satu lagi takwil lah iaitu yang dimaksud dengan al-jarud dar ahaqu biddar ini dari segi al-bir wal ihsan. Mana ni bab lain. Ni bukan bab syufa'ah. Mana satu golongan dari kalangan fuqaha Syafi'iyah dia takwil hadis ni dengan mengatakan bahawa hadis ni tak ada sangkut paut dengan bab syufa'ah. Hadis ni dia berkait dengan al-bir wal ihsan. Mana buat baik. Mana seorang tu siapa dia yang orang mana yang lebih berhak dia buat baik? Jawabnya dengan jiran dia lah. Jarud dar ahaqu biddar min haitsu suhbah wal birri wal ihsan. Maknanya jiran ni orang hak paling utama sekali dia buat baik adalah dengan jiran dia. Mana kalau atas makan gapo semua, dia kena dahulukan jiran dia daripada dia tahu jauh-jauh. Contoh, orang tu dia suka hantar makanan ke masjid. Tak. Atas semua. Tapi jiran rumah tu masa numih bau. Tak. Tapi tak ada siapa. Tahu-tahu akak pergi amai masjid. Jadi itu tak kena. Jadi mula-mula sekali kena wujud kepada jiran kita. Tak sekira lah dia mai masjid kalau tidak mai masjid. Itu soal kedua. Jadi tak boleh kita nak hukum dia.
pada dah tak mari masjid. Tidak, itu kita tak boleh nak hukum dia tu. Tu cerita lain. Mana dari segi husnul muasyarah, pergaulan yang lebih baik, husnul suhbah, persahabatan yang lebih baik adalah dengan jiran kita. Berbanding dengan sahabat handai. Duduk tepi rumah kita. Itu takwil dia. Tetapi mazhab Imam Abu Hanifah kata tak sah, kita tak sah takwil. Hadis ni tegas menyebut ada juga. Jarud dar ahqu biddar. Mana jiran rumah tu lebih berhak dengan rumah itu daripada orang ajnabi. Dalam bab ini diriwayatkan daripada Syarif, Abu Rafi' dan Anas. Hadis Syarif itu ada dalam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah. Asyariku ahaqu bisaqabihi makana. Tak kira lah macam mana pun Syarif itu lebih berhak dengan sebab saqab, dengan sebab berdekatan, berjiran. Kemudian hadis Anas tu, hadis berikutlah. Hak daripada Qatadah daripada Anas, dan hadis Abu Rafi' itu dalam riwayat Bukhari, al-jaru bisaqabih. Imam Tirmizi kata hadis Samurah ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian kata dia lagi, Isa bin Yunus ni adik-beradik kepada Israel. Israel bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sibai, As-Sabi'i. Isa bin Yunus ni adik-beradik kepada Israel. Israel ni anak murid utama Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i. Yunus tu ayah dia. Mana dia keluarga hadis lah kau. Tapi Isa ni tidak semasyhur Israel lah. Isa ada meriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi SAW. Seperti ini juga. Kemudian Sa'id bin Abi Arubah ni ada juga riwayat daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah, daripada Nabi. Mana sini Imam Tirmizi nak isyarat perbezaan sanad ni. Itu Sa'id bin Abi Arubah ada dua macam riwayat dia. Satu hak melalui Yunus, satu lagi melalui orang lain. Tapi tetap sama dengan hak dalam hadis bab ni daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah. Hak Isa bin Yunus tu daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas. Mana satu riwayat Sa'id bin Abi Arubah ni sebagai musnad Anas, satu lagi sebagai musnad Samurah. Tetapi hak lebih betulnya oleh kerana ikhtilaf ni, ikhtilaf ni berlaku atas hadis Sa'id bin Abi Arubah. Jadi hak betulnya adalah hadis Hasan daripada Samurah tu. Tu hak betul. Kata Imam Tirmizi lagi, kita tak tahu ada riwayat Qatadah daripada Anas kecuali melalui Isa bin Yunus. Jadi di sini Imam Tirmizi nak isyarat bahawa telah berlaku waham kepada Isa bin Yunus. Dengan dia mengatakan daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas. Betulnya daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah. Itu betul. Cuma menjadi persoalan di sini, maklum bahawa riwayat Hasan Al-Basri daripada Samurah ni ada ulama pertikah. Mengatakan bahawa tak dengar. Hasan Basri tidak dengar daripada Samurah. Tetapi sini dan juga pada tempat-tempat yang lain, boleh katakan Imam Tirmizi dia kata hadis Samurah yang diriwayatkan melalui Hasan Basri, hadis Hasan Basri daripada Samurah, Imam Tirmizi kata hasan sahih. Maknanya bagi Imam Tirmizi sabit, sama sabitnya, sabit Hasan Basri ini dengar daripada Samurah. Itu pendapat dia. Jadi kita ada sebut dulu
Ulama berhubung dengan riwayat Hasan Basri daripada Samurah ni, ada kata tak dengar langsung. Ada kata dengar hanya hadis bab akikah. Itu pendapat yang kedua. Dan Imam Tirmizi bagi dia dengar belaka. Mana riwayat Hasan Basri daripada Samurah dengar, bukan kata hadis akikah tu saja, termasuk juga hadis syufaah dia ada dengar. Jadi bagi Imam Tirmizi, riwayat Isa bin Yunus itu tidak sahih. Riwayat Isa bin Yunus daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Anas, itu tidak sahih. Mana itu berlaku waham kepada Isa bin Yunus. Sebab itulah di sini Maulana Mubarakfuri kata qala Daruqutni fi sunanih, ba'da riwayatihi wa hima fihi Isa bin Yunus. Isa bin Yunus walaupun dia orang siqah ma'mun, orang yang dipercayai, lagi diyakini, tetapi sini kata Daruqutni waham. Sebab apa? Sebab orang lain meriwayatkan daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Samurah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Syu'bah dan lain-lain. Ini hak betul. Mana di sini waham, berlaku waham kepada Isa bin Yunus. Tetapi Ibnul Qattan kata Isa bin Yunus tak ada masalah. Tidak mustahil untuk kita kata dia ada sekali meriwayatkan daripada Anas, mana dia ada sekali dia meriwayatkan sebagai musnad Anas, ada juga dia meriwayatkan sebagai musnad Samurah. Ada kemungkinan. Jadi hal ini pakai dengan kaedah ziyadatus thiqah. Kemudian hadis Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi daripada Ammar bin Syariq, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, berhubung dengan bab ini adalah hadis Hasan. Hadis Hasan itu hadis Anis Syariq itulah. Al-jaru ahaku bisaqabihi makana. Hadis Hasan. Kemudian Ibrahim bin Maisarah ada meriwayatkan daripada Ammar bin Syariq, daripada Abu Rafi', daripada Nabi SAW. Mana dia maknanya Ammar bin Syariq ni sekali dia ada meriwayatkan daripada ayah dia Asy-Syariq, dan sekali ada dia meriwayatkan daripada Abu Rafi'. Mana ada perbezaan. Maknanya hak Imam Tirmizi kata wa hadithu Abdullah wa hadithu Abdullah ibn Abi wa hadithu Abdullah ibn Abdurrahman At-Taifi an Amr ibn Syariq an abihi. Jadi hal itu Imam Tirmizi kata ini hadis hasan. Satu lagi riwayat Ibrahim bin Maisarah daripada Amr ibn Syariq an Abi Rafi'. Maknanya Ammar bin Syariq sekali meriwayatkan daripada ayah dia Syariq, sekali lagi dia meriwayatkan daripada Abu Rafi'. Jadi Bukhari kata dua-dua tu sahih di sisi aku. Ini bab berhubung dengan syufaat itu bagi orang yang tak ada. Orang yang tak ada ni mana dia pergi ke luar negeri, ataupun dia hilang ke, tak, musafir jauh ke luar negeri, dia berhak juga mendapat syufaat. Maknanya tak boleh jual tanah tersebut, tak boleh jual rumah tersebut, melainkan kena tunggu tanya dia. Riwayat daripada Jabir kata dia, Rasulullah SAW bersabda, al-jaru ahaqqu bi syuf'atih yuntazaru bihi wa in kana ghaiba. Jiran itu lebih berhak mendapat syuf'ah dia, makna dia berhak untuk bertarik daripada rakyat kongsi yang baru ataupun jiran yang baru. Dia tu perlu ditunggu walaupun dia tak ada. Idza kana, dengan syarat
jalan mereka berdua tu sama. Maknanya mereka ni, mana jiran yang berkongsi hak. Mana masing-masing tu ada tanah, masing-masing tu ada rumah. Kalau tanah kebun lah. Jadi mereka berdua tu berkongsi hak. Hak apa? Hakul syurub. Hak untuk minum. Maknanya kata ada telaga. Telaga tu masing-masing kongsi. Mana mereka tu bukan hanya sebagai berjiran saja, tidak, tetapi mereka tu dia apa? Dia berkongsi hak untuk mendapat air. Hak untuk mendapat air. Mana ada telaga ke, ataupun depan tu ada tali air ke, ataupun jalan. Jalan ni biasanya jalan mati lah. Jalan mati. Kata rumah tepi tanah ni tepi sungai. Tak ada retak. Jadi jalan tu mati sekat rumah dia. Jadi mereka berdua tu jalan tu sama. Jadi jalan sama ni hak untuk lalu, hakul murur. Hak untuk lalu jalan ni hak benda yang dia berkongsi. Sama juga berkongsi saluran air dan juga saluran buai air. Lokal apa semua hak tula. Jadi kena tunggu. Dan ada satu lagi pendapat berhubung dengan hak syufa'ah bagi jiran ni. Itu pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, iaitu jiran ni hak mana dia berkongsi kemudahan ni sahaja ia kena ada, boleh ada syufa'ah. Kalau tak ada perkongsian kemudahan ni, maka tidak ada syufa'ah. Mana itu pendapat sederhana. Jadi hak kita sebut tadi tak ada sama sekali hak syufa'ah. Itu pendapat jumhur, Malik, Syafi'i dan juga Hambali, Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik kata tak ada syufa'ah secara mutlak antara dua jiran. Pendapat Imam Abu Hanifah dengan orang sependapatnya dia, syufa'ah tu ada bagi orang berjiran. Ada secara mutlak. Satu lagi pendapat, iaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan anak murid dia Ibnu Qayyim, mana jiran tu dia berhak untuk ada syufa'ah, tetapi dengan syarat mereka tu berkongsi kemudahan. Berkongsi kemudahan mana dari segi telaga ke, saluran buai air ke, saluran air lokal. Dan ini juga satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad jugalah. Jadi idza kana tariquhuma wahida, bila mana jalan mereka itu sama, jalan itu malah isyarat kepada kemudahan, itu dikongsi secara bersama. Kemudian hadis ni apa Imam Abu Hanifah dia orang sependapat ni tak pakar. Dia pakar al-jaru ahqqu bi syufa'atih. Dia tak pakai idza kana tariquhuma wahida. Ini jawapan dia, mazhab Imam Abu Hanifah dia tak pegang dengan mafhum mukhalafah. Mana bila jalan mereka berdua tu sama. Mana kalau jalan mereka berdua lain-lain, tak ada syufa'ah lah. Itu kalau mengikut satu riwayat daripada Imam Ahmad ataupun pendapat Ibnu Taimiyah. Mana kalau jalan mereka berdua tu lain-lain, dah. Hak ni boleh mari kot ni, hak A ni boleh mari jalan kot sebelah alik naik, hak ni boleh mari sebelah alik jatuh, dah. Masing-masing boleh ada jalan masing-masing. Cuma rumah tu depek. Itu kita kata dia tidak berkongsi jalan. Jadi itu tu kalau mengikut Ibnu Taimiyah tak ada syufa'ah. Sebab jalan mereka berdua tu jalan lain-lain. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah tetap mendapat
hak syufa'ah. Sebab dia kira idza kana tariquhuma wahidan, ni syarat ni, mafhum syarat ni tidak dipakai. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mafhum mukhalafah ataupun di sini mafhum syarat ni tidak diamalkan. Mana makna sebalik dia tu tidak dipakai. Yang ni kalau kata bila mana jalan mereka berdua tu sama, itu hak tersebut, hak tersurat. Hak tersiratnya makna yang difahami, kalau jalan mereka berdua tu berlain, maka tak ada syufa'ah lah. Jadi Imam Abu Hanifah tak pegang dengan mafhum mukhalafah. Hadis ni kata Imam Tirmizi gharib. Kita tidak mengetahui gharib tu sebab tafarrud. Kita tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadis ini kecuali Abdul Malik Ibni Abi Sulaiman. Sebab itulah dia kata gharib. Kita hanya tahu hadis ini melalui Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Sebab dia tafarrud, dia bersendirian. Sebab itulah Syu'bah dia mempertikaikan Abdul Malik bin Abi Sulaiman ni kerana hadis ni. Maknanya kedudukan Abdul Malik bin Abi Sulaiman ni rendah di sisi Syu'bah disebabkan dia meriwayatkan hadis ni. Mana orang lain tak ada riwayat lagu ni, tiba-tiba dia seorang. Jadi Syu'bah tak sipakat. Tetapi kata Imam Tirmizi, Abdul Malik ni orang berjuru, dipercayai. Di sisi ulama hadis tak ada siapa pun mempertikaikan kecuali Syu'bah seorang. Jadi mana Imam Tirmizi tak terima ni jarh, kritikan Syu'bah terhadap Abdul Malik kerana semata-mata hadis ni. Jadi hak ni Imam Tirmizi tak sepakat. Cuma hak timbul persoalannya, Imam Tirmizi kata tak ada siapa pun yang mempertikaikan Abdul Malik bin Abi Sulaiman ni kecuali Syu'bah. Tapi bawah tu kata Zahabi dalam Mizanul I'tidal, dia buat mari beberapa pendapat ulama lain. Mana selain daripada Syu'bah ada orang yang pertikaikan juga Abdul Malik ni. Kata dia, kata Zahabi, Abdul Malik bin Abi Sulaiman salah seorang daripada siqah yang masyhur. Syu'bah mempertikaikannya kerana tafarrud dia. Mana dia seorang sahaja yang meriwayatkan daripada Atha berhubung dengan syufa'ah bagi jiran ni. Kata Waqi', aku mendengar Syu'bah berkata, kalau Abdul Malik ni ada meriwayatkan hadis yang lain seperti hadis syufa'ah, aku akan tetap ketepikan hadis dia. Abu Qudamah As-Sarasi berkata, aku mendengar Yahya Al-Qattan kata, kalau Abdul Malik meriwayatkan hadis lain seperti hadis syufa'ah, aku tak pakar, tak terima hadis dia. Maknanya ini Yahya Al-Qattan pun sama pendapat dengan Syu'bah. Kemudian Ahmad ibn Abi Maryam ada meriwayatkan daripada Yahya, dia kata siqah pula. Imam Ahmad kata hadisnya, yakni hadis Abdul Malik berhubung dengan syufa'ah, hadis mungkar. Mana hadis yang menyalahi orang lain ataupun hadis yang tidak dikenali, ataupun hadis tafarrud, sedangkan dia siqah. Kemudian kata Munziri, setelah mana dia menukilkan kalam Imam Tirmizi ni, wa qala al-Imam Syafi'i
Yukhafu alla yakuna mahfuza, dibimbangi hadis ni tidak mahfuz, hadis ni tidak mahfuz. Kemudian kata dia, Abu Salamah hafiz, begitu juga Abu Zubair, wala yu'aridu hadithuhuma bi hadis Abdul Malik. Mana Abu Salamah ada juga meriwayatkan hadis ni, tapi Abu Salamah tu hafiz juga, begitu juga Abu Zubair, Muslim bin Tadrus. Dan hadis mereka berdua tu tidak menyalahi dengan hadis Abdul Malik, mana selarah molek. Ini nampak macam nak sokong, nak menguatkan riwayat Abdul Malik. Imam Ahmad telah ditanya berhubung dengan hadis ni, dia kata hadis ni hadis mungkar. Yahya kata hanya Abdul Malik sahaja yang meriwayatkan hadis ini, tetapi orang ramai membantah dia. Wa qala Tirmizi, Imam Tirmizi kata, aku tanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari berhubung dengan hadis ni, dia kata la a'lamu ahadan, aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya daripada Atha kecuali Abdul Malik, dia tafarrud. Wa yurwa, ada diriwayatkan daripada Jabir berlain dengan hak ni. Mana ada hak riwayat Jabir lain daripada hadis ni. Mana hadza akhiru kalami. Habis inilah kata-kata Bukhari. Tetapi Imam Muslim berhujah dalam sahih dia dengan hadis Abdul Malik. Mana Imam Muslim tetap juga ambil hadis Abdul Malik. Mana Abdul Malik ni orang-orang siqah, orang yang dipercayai. Cuma Imam Bukhari dia istishhad saja, dia buat sebagai mutabaah ataupun syawahid saja. Mana sebut dalam terjematul bab saja. Ataupun hak dia kata taba'ahu, mutabaah saja hak riwayat Abdul Malik. Cuma hadis ni tidak. Boleh jadi wa yushbihu, kemungkinan cuma ni apa, Abdul Malik ni hadis dia ni, hadis ni hadis bab ni, Imam Muslim, Imam Bukhari, mereka berdua tidak sebut hadis ni dalam sahih mereka. Cuma hadis-hadis lain, hadis-hadis lain tu Muslim berhujah. Begitu juga Bukhari, dia hanya sebut sahaja sebagai mutabaat ataupun syawahid sahaja hadis Abdul Malik. Tetapi hadis ni sendiri tak ada dalam kitab mereka berdua. Boleh jadi mereka berdua tidak terima, tidak sebut tu sebab tafarrud, dan imam-imam ada bantah, mana ada syubhat jugalah. Wa ja'ala ba'duhum ra'yan li Abdul Malik adrajahu Abdul Malik fil hadis, intaha kalam al-Munziri. Sebahagian pula kata wa ja'alahu ba'duhum, sebahagian pula menganggap bahawa ini adalah pendapat Abdul Malik yang telah disisipkan oleh Abdul Malik dalam hadis ni. Maknanya idza apa yuntazaru bihi wa in kana ghaiba, idza kana tariqu ma wahidah. Hak ni ini adalah idraj pendapat Abdul Malik bin Sulaiman. Itu setengah kata. Sebab hak asal hadisnya setakat al-jaru ahaqu bi syufa'ati. Setakat tu je. Hak selebihnya itu adalah pendapat ataupun kalam Abdul Malik ibnu Sulaiman. Maknanya hak tu mudraj. Mana tambah sisipan daripada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, bukan hadis Nabi. Sebab itulah ulama tak saya terima tu. Jadi hak masalah bagi Abdul Malik ni berhubung dengan hadis ni lah. Mana dia tu sendiri tu siqah, dipercayai. Cuma hadis ni sahaja. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, oleh kerana mereka ni syarat mereka berdua tu ketat. Jadi ada imam-imam besar, Imam Ahmad, Syu'bah pertikai hadis
Abdul Malik berhubung dengan hadis syufa'ah ni, jadi Bukhari dan Muslim tak sebut riwayat ni, hadis ni dalam kitab mereka. Kemudian di hujung tu kata, amalan berdasarkan kepada hadis ini, mana seorang lelaki itu berhak membuat tuntutan syufa'ah sekiranya dia tak ada. Bila dia balik, dia berhak untuk mendapat syufa'ah meskipun lama. Jadi lama tu setara mana? Jadi zahir hadis ni kata tak wajib untuk pergi cari. Bila mana sudah, mana tidak wajib untuk dijejaki dia, bila mana sudah sampai dah tuntutan tu, dicari dia tu, ataupun sudah hantar dah orang untuk cari. Mana kalau sudah hantar dah orang cari, tiba-tiba tak jumpa, tak payah tunggu dah lah. Mana kalau ikut zahir hadis, jadi cari-cari tak jumpa, dah pas balik kata tak jumpa, tak payah tunggu dah. Tetapi ada kata kena tunggu. Bila mana jarak dia tak ada tu, makna perjalanan dia tu 3 hari ataupun lebih, ataupun kurang. Maknanya kalau kata jarak 3 hari tu, jarak 3 hari kalau ukur zaman dulu tu, kau lupalah kita dah. Mana tunggu 3 hari kurang. Kalau lebih, perjalanan lebih daripada 3 hari, tak wajib tunggu. Tak wajib tunggu. Mana di sini wa in tatawala zalika, itu tafsir setengah ulama lah. Jadi hak ghaib ilah tu tak ada secara mana. Jadi setengah ulama buat dhabit ukuran, iaitu gi atau ge dah tempat dia pergi tu, dah cari-cari tak jumpa, mana balik tu kira tak tunggu dah, mana boleh jual dah. Ada kata wajib, bila mana ini dilihat dari segi jarak tempat tu. Mana kalau tempat tu jauh sangat, makan masa pula untuk dia balik, maka tak wajib tunggu. Tak wajib tunggu. Ini bab berhubung dengan bila telah ditentukan sepadan dan telah jatuh dah pembahagian, maka tidak ada syufa'ah lagi. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila telah ditentukan sempadan dan telah dihalakan jalan, sudah dipelorong dah jalan, maka tidak ada syufa'ah lagi. Maknanya kalau kata sekeping tanah tu tadi, dah, ia dikongsi, mana hak ni beli 2/3, hak ni beli 1/3. Dia sudah buat sepadan dah. Dia tahu dah ni sepadan, tak ada batu tara ataupun tak ada pagar. Ni hak bahagian saya, ni bahagian awak. Mana pecah kongsi dah lah. Lepas tu ni pintu pagar rumah, ni pintu pagar tanah saya tu, alik tu pintu pagar awak. Jadi masing-masing ada jalan. Jadi bila sudah ada sepadan, bila ada sudah jalan, maka tak ada syufa'ah dah. Selesai dah. Tak boleh waktu tutup dah. Jadi dalam syarah dia kata, idza qussimal milkul mushtara, apabila barang yang dimiliki, yang dibeli itu telah dibahagikan dan telah ditetapkan sempadan, ada dah tara sekata setakat mana dah, kata Ibnul Malak, telah ditentukan, dan sudah nyata bagi setiap orang rakyat kongsi tadi dengan pembahagian masing-masing dah. Wasurifat, dan telah dijelaskan jalan, nampak dah, tentu dah jalan. Mana bi'an ta'addadat, mana jalan tu banyak. Mana jalan ni, jalan hak A, ni jalan hak B. Jadi masing-masing tu bagi hak
habuai masing-masing itu ada jalan yang khusus, maka tidak ada lagi syufa'ah. Jadi dengan hadis inilah dalil kepada pihak jumhur yang kata syufa'ah bil jar itu tidak ada. Jadi syufa'ah tu atas bahagian ya khiltah, mana hak tidak diketahui bahagian masing-masing. Jadi hak berjiran ni mana tahu dah, mana A ni rumah dia, B ni rumah dia, ataupun A ni kebun dia, ni kebun B, masing-masing tu tahu dah, tahu. Jadi itu tidak ada syufa'ah. Jadi hadis ni dalil kepada Imam Malik, Imam Syafi'i dan pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad, mana tidak ada syuf'ah di antara jiran. Hadis inilah. Pada bila telah ditentukan sepadan. Jadi hadis ni Imam Tirmizi riwayat dengan ringkas. Dengan ringkas. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari dengan lebih detail lagi. Iaitu qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Itu hadis Bukhari. Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, memutuskan berdasarkan kepada syuf'ah pada setiap benda yang belum dibahagi. Belum dibahagi, maknanya keputusan dia itu dengan cara syufa'ah tadilah. Mana tanah yang dimiliki secara berkongsi antara A dengan B, B jual bahagian dia kepada C, maka keputusan Nabi itu ada syufa'ah. Yang ni pada benda yang belum dibahagikan lagi. Tetapi kalau sudah dibahagikan, maknanya panggil dah orang apa, SO kau apa? Bagi ukur jalan, ukur tanah. Ni 2/3, ni 1/3 dia beli bahagian dia. Jadi ukur-ukur hak ni bagi molek. Hak ni hak bahagian 2/3 dia, hak ni bahagian 1/3 dia. Jadi letaklah batu tara. Jadi pada ketika tu tak ada dah syufa'ah. Jadi pergi dengan hadis ni lah. Ini dalil kepada jumhur. Ia mengatakan bahawa tidak ada syufa'ah dengan sebab berjiran. Hak adanya pada sebab dengan sebab khiltah, khalitah, mana orang berkongsi, betul-betul berkongsi atas satu harta. Jadi tak ada lagi syufa'ah. Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Tetapi sebahagian tu meriwayatkan hadis ni secara mursal, yakni daripada Abu Salamah teruh kepada Nabi, mana tak sebut Jabir. Tapi hak lebih sahihnya hadis ni musnad lah, muttasil. Sebab bukan Imam Bukhari meriwayatkan secara muttasil ni, secara mausul dalam berapa tempat dalam sahih dia. Mana hadis ni Imam Bukhari meriwayatkan dalam beberapa tempat, antaranya dalam kitab Syufa'ah, begitu juga dalam kitab Al-Hiyal, babu fil hibah wa syufa'ah. Cuma satu lagi pendapat berhubung dengan syufa'ah jiran ni, oleh kerana hadis ni tidak menyokong mazhab Imam Abu Hanifah, dia orang sependapat dengan dia. Tadi kita sebut tadi pendapat satu riwayat daripada Imam Ahmad ataupun pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, mana
Itu kalau kosi jalan. Itu pendapat pertengahan. Cuma satu lagi pendekatan yang dibuat oleh Syekh Waliullah dalam kitab dia Hujjatullah. Dia kata syufa'ah ni bagi saya ada dua bentuk syufa'ah, kata dia. Lagu mana? Syufa'ah ni hak wajib atas pemilik, dia kena tawarkan kepada rakyat kongsi dia sebelum dia jual. Hal ini antara dia dengan Allah Ta'ala lah. Mana kalau dia tak tawar, atas dia dengan Allah Ta'ala. Mana dia kena dahulukan jiran dia ni, syafiq dia ni, tak, syarik dia ni terlebih dahulu daripada orang lain. Cuma tak boleh nak paksa, tak boleh nak bawa kes ni kepada mahkamah. Ataupun kita kata hak ni dianatan. Mana dari segi agama, dari segi waraknya, dia sepatutnya kena tawar dulu kepada rakyat kongsi dia ni sebelum dia jual kepada orang luar. Itu syufa'ah yang pertama. Syufa'ah yang kedua iaitu syufa'ah yang boleh dipaksa, mana boleh hakak ke mahkamah. Itu pembahagian mengikut Syekh Waliullah. Jadi kata dia, hak berhubung dengan syufa'ah bagi jiran ni termasuk dalam bahagian hak pertama, mana syufa'ah dianatan secara agama. Mana dari segi dia dengan Allah Ta'ala dikira dia berdosa kalau dia tak tawar, dia tidak menawarkan tanah tu kepada jiran dia. Tapi nak akad ke mahkamah tak boleh, tak gagah. Itu syufa'ah yang pertama. Syufa'ah yang kedua hak boleh dipaksa. Boleh dipaksa. Jadi hak ni khusus dengan hak benda yang dikongsi dan belum dibahagikan lagi. Itu cara Syekh Waliullah. Maknanya walaupun tidak boleh nak akad ke mahkamah, tapi dia kena fikir juga ni lah jiran ni. Jiran ni. Kadang-kadang bukan kata hak jiran ni saja juga, tapi adik-beradik pun kena mengambil kira juga. Contoh berlaku dalam masyarakat kita. Abang ni dia ada tanah. Tak. Dia jual kepada sahaja dia ataupun orang lain lah. Tak. Jadi adik ni dapat tahu, tak. Dia kata apa tak tawar kita dulu. Kita adik-beradik. Tak. Kita nak juga sebab tanah tu kata tanah saka buat ayah kita. Jadi patutnya dia tanya lah sepatah kita. Tapi tidak. Tidak. Kalau lebih berat sekalinya, dia pergi jual kepada saya, dia murah benar. Tak pernah sabar dengan harga semasa. Boleh jadi dia kata kalau kita jual ke adik-beradik nak murah. Tapi dia pergi jual kepada orang lain murah pula. Tu lagi tak kena. Jadi walaupun kita kata dari segi syufa'ah tu tak ada di sini, dari segi qadaan, dari segi nak akad ke mahkamah tu tak ada, tapi dianatan ada juga sebenarnya antara adik-beradik ni. Seperti kita kata tadi, mana sebelum jual kepada orang lain tu tanya dulu sepatah pada adik-beradik, mana siapa nak tanah ni nak jual ni. Kalau tak sih kita nak jual ke orang lain, ya lu sepatah. Hak tak sihnya kemudian hari sungguh dak tanah ayah, saka ayahnya jual murah pada biasa. Tak payah ada kita, mana tak kena. Mana dari segi hubungan adik-beradik tu dia boleh jadi ada terkesan juga. Walaupun hak ni dari segi syufa'ah dia tak ada kena mengena dengan syufa'ah. Dari segi kerana berkongsi ke berjiran ke tak. Tapi kuku mana pun dia kait juga, ada kaitan juga. Apatah lagi kalau tanah tu kita kata melibatkan tanah pusaka. Dia ada sentimen lain sikit, dia ada perasaan lain sikit ni kalau kata bak saka ni. Sebab itulah sepatutnya dia kena suara tu, sebut dulu sepatah dua sebelum jual kepada pihak lain.
Kemudian apa? Bab majaa an-nasyarik syafi'un. Ni ada perbincangannya lagi. Fi kulli syai'in. Mana harta mana hok boleh nak syafaat tu? Hok setara mana? Apakah semua jenis harta ke? Tanah saja ke? Kereta lagu mana syafaat? Kereta ke ataupun mesin tak? Mesin orang buka dobi. Dobi apa ni? Tak. Nak bagi lagu mana mesin tu? Boleh syafaat atau tidak? Itu insya-Allah kita bincang pada minggu akan datang. Setakat itu saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.